Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha ta'ala maulana minal fadli wal an'am, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina maulana badri tamam, wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahzabihi salatan wa salaman daimain متلازمين إلى قيام الساعة وساعة القيام. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هديه صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah rahmat Allah sekalian, sambung lagi tentang hadis ni. Masih lagi bertemakan harapannya, babur raja, harapannya. Hadis yang kita nak mulakan pada pagi ini ialah hadis yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 65 ya. Hadis yang ke-60 muka surat 65. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbih hatta yada' alaihi kanafah wa yuqarruhu bi dhunubihi wa yaqul ata'rifu dhanbin kaza ata'rifu dhanbin kaza ata'rifu dhanban kaza ata'rifu dhanban kaza wa yaqul rabb a'rif qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka yawma wa yu'ta sahifata hasanatihi. Muttafaqun alaih. Hadisnya rawahu syaikhan. Hadis ini kita tengok sikit dia punya terjemahannya, maknanya di situ daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, Abdullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'min yaumal qiyamah, ya. Jadi pada hari kiamat orang-orang mukmin, orang yang beriman akan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Min rabbi hatta yada' alaihi kanaf, sehinggalah Allah Taala itu melindung, ya. Jadi makna kanafah di sini Allah Taala seolah-olah lah, kalau dikatakan Allah Taala itu ada tangan, ya, ada tangan. Jadi hamba-hamba itu di sini, hamba-hamba itu di sini, jadi Allah Taala letak begini. Ya, itu apa makna isyarat yang macam itu, ya. Fayuqruhu bi dzunubihi, ya. Tu apa nama itu, menentukan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia, ya, yang dilakukan oleh orang-orang mukmin ini. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ata'rifu dzamba kaza ata'rifu dzamban kaza. Adakah kamu semua dekat saya ni mengetahui dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kamu dah lakukan, ya. Adakah kamu mengetahui, ya. Diulang dua kali. Diulang ni maknanya sebagai takkid, nak mensahkan, ya, nak memperkokohkan. Kamu semua tahu tak kesalahan-kesalahan yang kamu dah buat? Anda semua ni tahu tak kesalahan-kesalahan telah dibuat, dah dilakukan? Qala, jadi tidak perlu jawab. Kerana kata-kata yang macam itu dikatakan istifham inkari. Istifham inkari maknanya Allah Ta'ala membuat pertanyaan tapi dalam bentuk nak
mengokohkan perkara yang nak disampaikan. Jadi tak payah jawab, ya. Tak payah jawab. Itu dia kata istifham inkari, ya. Qala, Allah Taala terus berfirman, ya. Fa inni qad satartuha alaika. Maka sesungguhnya aku, ya. Sesungguhnya aku, dekat Allah Subhanahu Taala berfirman, satartuha alaika, aku ataupun saya Allah Taala lindungkan ataupun tutupkan satar tu. Sitrun ni maknanya lindung, ya. Kalau orang perempuan tu ada dia punya lansir tu jadi melindungi, ya. Lindung. Jadi Allah Taala dia dah tanya macam tu tadi, dan orang-orang yang berada pada masa itu mensahkan, ya. Memang ada kesalahan-kesalahan tu. Allah Ta'ala katakan, firmankan, satartuha alaik, aku dah lindungkan itu semua, ya. Satartuha alaika fid dunya, atas dunia dulu, wa ana aghfiruha laka yaum, pada hari ini saya mengampunkan, kata Allah Ta'ala, mengampunkan, tu ganti nama dosa-dosa tadilah, ya. Mengampunkan dosa-dosa itu bagi kamu, ya. Al-yawm, al-yawm tu, alif lam tu alif lam ma'rifah, isyaratnya ialah hari kiamat, ya. Pada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala lindungkan itu semua, ya. Fa yu'ta sahifata hasanatihi, pada masa itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan catatan kebaikan dia, ya. Jadi kesalahan tadi dilindung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak payahlah nak disebutkan, dan Allah Ta'ala dah memperakukan itu semua, aku dah lindungkan, tak apa. Dan aku ampunkan, katanya pula, ya. Lindung dan diampuni. Dengan itu maknanya orang-orang mukmin yang salah tadi taklah bersalah lagi pada ketika itu, maksudnya. Jadi fayu'ta sahifata hasanatihi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan catatan amal baik dia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu, ni dalam surah di sana tu. Fa amma man utiya kitabahu, siapa, ya, yang diberikan catatan amal kebaikannya, catatan amalnya biyaminihi, dengan tangan kanan, itu adalah pertanda-pertanda baik bagi seseorang itu. Jadi inilah. Jadi hadis ini memaklumkan pada kita, ya, tentang Allah Ta'ala ni bersifat ihsan terhadap hamba-Nya, ya, terhadap hamba-Nya. Maknanya kesalahan-kesalahan yang patut diberi maaf dan pengampunan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan lakukan ini semua. Begitu sekali lah. Namun demikian, kita tidaklah pula dikehendaki mengambil mengambil perhatian, tak apalah buat salah jadi Allah Ta'ala ampunkan. Tak mau begitu. Salah tetap salah, ya. Jadi kita harap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tema ni harapan. Kerana dalam tasawuf mengatakan babul khawfi war raja, ada masanya kita takut kepada Allah Ta'ala, dan ada masanya kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Takut maknanya kalau Allah Ta'ala tolak segala amal-amalan, perbuatan baik yang kita dah lakukan selama ini, ya, lama dah 80 tahun umur dah, sejak daripada akil balik dulu, buat baik gini-gini. Jadi kita amat bimbang kalau sekiranya ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita katakan khauf. Jadi kita tidak seharusnya terlalu yakin, terlalu sangat, aku tak ada apa-apa lagi dah, aku dah buat dengan sebaik-baik. Betul itu. Tapi kita harap Allah Ta'ala tidak tolak kebaikan yang kita dah lakukan, ya. Kemudian mengharapkan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima apa yang kita dah lakukan itu dengan sebaik-baik, ya. Itulah. Jadi kalau tengok sana tu, tuan-tuan, ada terjemahan
daripada Abdullah bin Umar bin radhiyallahu anhu, kedua ni Umar dan Abdullah ni lah ya. Ini anak dia ya. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat orang-orang mukmin akan didekatkan kepada Tuhannya ya. Yudna ya, yudna memang dah diprogramkan macam itu. Tadi dah dikatakan kanafah tu makna dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Taala melindungi. Kemudian Allah menetapkan dosa-dosa lalu ya. Allah berfirman dalam hadis kursi ini, adakah engkau ingat dosa yang engkau lakukan begini-begini? Dua kali diulang tadi ya. Ia menjawab, wahai Tuhan, aku mengetahui ya. Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku menyembunyikan dosa engkau di dunia. Itu maksud satar Tuhan, Allah Ta'ala lindungi, Allah Ta'ala tutup salah kesalahan itu. Dan seterusnya lah ada situ ya. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, jemaah sekalian, ialah kita sebagai umat Islam ini ya, tidak sunyi daripada melakukan kesalahan ataupun dosa ya. Kadang-kadang kita terlepas pandang ya, tak sengaja dan sebagainya ya. Di kesalahan-kesalahan itu seelok-eloknya dirahsiakan ya. Daripada pengetahuan umum ya, seelok-eloknya. Tak payahlah kita nak hebahkan, nak viralkan di khalayak ya. Tak payahlah. Tapi kalau khalayak tahu, itu tak tahulah kita itu terpulanglah di khalayak juga kena ambil perhatian benar ke tidak apa yang berlaku ni ya. Lebih lagi zaman yang terkini ini, jadi berbagai-bagai media yang digunakan, jadi banyak di antara itu disalahgunakan. Ada yang tak berasas sama sekali apa yang dihebahkan, yang diviralkan dalam media-media itu tadi. Jadi kita berhati-hatilah ya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya. Waktu Allah Ta'ala ingatkan ya, orang yang buat kerja yang macam ini orang fasik ya. Orang fasik, orang yang memang suka buat salah. Jadi kalau orang ini berjumpa, ditemui, tidaklah seharusnya kita terima terus apa yang disebutkan. Inja kumpasikum binaba'in, dia buat satu-satu berita tadi, benda tu tak betul ya. Sifat dia itulah dia fasik ya. Suka sangat jadi apa nama kegemaran dia membuatkan berita-berita supaya orang gempar ya. Orang gempar di khalayak ni. Jadi itu tak seharusnya berlaku. Kalau begitu, tindakan kita yang mendapat maklumat yang macam itu tadi, kita tidak seharusnya terus percaya dan terima bulat-bulat kata orang. Itu yang mudah kita katakan. Kalau begitu, apa tindakan dia? Fatabayyanu, maka hendaklah kita mendapatkan penjelasan perkara-perkara disampaikan itu benar ataupun tidak. Kalau begini, apa sebabnya, ini bagaimana lanjutannya, daripada mana timbulnya, sebagainya. Jadi dapatlah sesuatu yang kita boleh pegangkan. Itu maknanya tabayyun, itu adalah tindakan kita. Kerana kalau tidak, kita akan menerima kesan daripada itu ya. Waktu sibuk yang dikatakan ya, kenalah yang benda tak baik kepada kita ya. Wallahu a'lam. Itu tindakan kita dalam menghadapi situasi yang sebegini rupa ya. Kemudian dosa-dosa yang disebarkan, yang dihebohkan kepada orang ramai akan mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi harap Allah Ta'ala berilah keampunan ya. Kemudian setiap dosa dilakukan oleh manusia di dunia akan ditunjukkan padanya apabila bertemu dengan Allah di akhirat ya. Jadi tadi disebutkan sepotong ayat, man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi di sana nanti bila kita menerima catatan amal kita dengan tertib, dengan cara yang seelok-eloknya, kan kita menerima pemberian orang dengan tangan kanan ya. Dengan tangan kanan. Kadang-kadang 12 tangan pun kita ulurkan menerima anugerah, menerima pemberian sebagainya.
Jadi kalau catatan amal tu yang disampaikan oleh para malaikat nanti pada kita terima dengan tangan kanan. Maknanya itu sesuai lah. Pasau payuhasabu hisaban yasira. Itu adalah isyarat bahawa apa yang tercatat dalam rekod-rekod ini, dalam fail ni, dia akan ditentukan dengan cara yang mudah. Jadi dipeksa, diteliti apa semua cara yang mudah. Tak adalah detail dia daripada semoga kalau ada betul lah maksud dia, ataupun sepatah-sepatah tengok ni lama kita di situ. Itu tak. Jadi kalau dengan tangan kanan tadi mudah. Pasau payuha sabu hisaban yasira. Ya. Sebaliknya wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Jadi siapa yang menerima catatan amal tu ada 2-3 tafsiran tu mengatakan satu cara gini, tak pandang muka orang demo tu mana dah. Kita tak pandang bab ni kita mana ke depan. Dia pun bagi sampai dekat kita. Itu tak begitu baiklah. Isyarat tu tak begitu baik pada kita. Wara azali pasal apa yuhasabu pasal apa yuhasabu fayusla sa'ira. Tanda-tanda situ menunjukkan bahawa kita akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ya. Itulah di antaranya. Jadi dalam hadis ini fayu'ta sahifata hasanati, di akhir hadis tu diberikan catatan amalnya, kebaikan itu dengan cara yang baik, ya. Itu dia. Kemudian seterusnya hadis yang ke-61, Ani bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min ra'atin qiblatan fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam tarafain nahar wa zulafan min al-lail innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at wa qala ar-rajul faqala rajulun ayali hadha ya Rasulullah qala li jami'i ummati kullihim muttafaqun alaih. Ini hadis dia. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini, ya, anna rajulan, bahawa seseorang lelaki, ya, asaba mimra'atin, dia menyentuh seorang perempuan, ya. Sentuh sini dicium. Jadi perempuan itu dicium oleh seorang lelaki ini. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi lelaki ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dilakukan perbuatan itu tadi. Dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarafatai nahar, ya, pada hari itu, ya. Wazulafa minal lail. Jadi apa namanya tu, petang tu sehinggalah hampir-hampir ke malam, ya. Dalam masa yang macam itulah. Bukanlah panjang sangat pertemuan itu, tidak, tapi itulah antaranya masa digunakan oleh lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at, ya. Jadi sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan segala keburukan, ya. Faqala rajul, berkata lelaki ini kepada Rasulullah bila dengar Rasulullah kata macam itu tadi, ali hadza ya Rasulullah, adakah ini khas untuk saya? Saya dah buat apa namanya itu kejahatan, keburukan tadi, ya. Tapi kebaikan yang saya lakukan itu menghapuskan kesalahan yang saya dah lakukan tadi. Innal hasanat, sesungguhnya banyak kebaikan yang dah dilakukan selama ini. Yuzhibnas sayyi'at, ya, semua menggunakan jamak taksir di situ, ya. Akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, ya. Jadi termasuk yang itu. Jadi diminta kepastian oleh lelaki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah itu untuk saya sahaja? Kata Rasulullah, kata lelaki ini, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ligami ummati kullihim, itu bagi seluruh umat aku, bukan kau seorang je dah. Jadi umat aku pun memperolehi cara yang macam itu nanti. Jadi itu kita harapkan macam tu lah, ya. Dia apa namanya tu yang katakan tadi, kesalahan tu menghapuskan kebaikan tu menghapuskan kesalahan, ya.
Tapi dia ada juga disebutkan sana, ya, kesalahan itu menghapuskan kebaikan. Macam mana api membakar kayu tadi, kayu itu jadi arang, ya. Ta'kulul hasta, ta'kulul sayr. Apa dia kata sana? Begini, api itu memakan kayu yang yang dimakan api, makan kayu bakar pemangkin dia tu, sama seperti seseorang itu melakukan kejahatan itu memusnahkan segala kebaikan. Jadi api itu memusnahkan kayu yang dimakan oleh api itu. Sebut macam tu juga, ya. Jadi itulah di antara perkara dia. Di dalam ni tadi dikatakan, ya, seorang lelaki telah mencium seorang perempuan, lalu ia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara itu. Dia pergi jumpa Nabi, dah buat perkara yang macam tu. Maka Allah Taala menurunkan ayat. Sebenarnya ayat Quran tu, innal hasanati yuzhibnas sayiat, ya. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan segala kejahatan. Ini kebaikan ini termasuklah sembahyang. Wahai Muhammad, engkau dan umatmu, ya, pada dua bahagian siang, pagi dan petang, ya. Maknanya pengampun itu terus berada di tangan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Itulah matarafin nahar fil laili wan nahar, ya. Sepanjang masa. Dan pada masa yang berhampiran dengan waktu malam, sepanjang masa lah, ya. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu, terutamanya sembahyang, salat kita kata, ya, menghapuskan kejahatan. Ini adalah petikan daripada surah Hud ayat yang ke-14, ya. Disebut itu ayat 114, ya. Lalu lelaki itu bertanya, dah dapat kepastian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini bertanya lagi untuk nak mendapatkan apa namanya tu, benar-benar apa yang telah disebut oleh Rasulullah itu, cara isyarat macam tadi, adakah untuk dia sahaja? Dia kata macam ni, adakah ayat ini untukku wahai Rasulullah? Maknanya Allah Ta'ala sebut tadi hanya untuk dia saja diturunkan ayat tu? Tidak. Qala li jami' ummati kullihim. Jadi Nabi kata itu untuk semua umat aku. Tu dia, masuklah kita. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan adalah merahsiakan kerja-kerja keburukan dilakukan tadi, ya. Jangan dibukakan. Umat Islam dikehendaki supaya membanyakkan amal kebajikan kerana ia boleh menghapuskan kejahatan yang pernah dilakukan. Allah Ta'ala dah tegas dalam Quran, al-hasanat yuhibbun as-sayyi'at, ya. Baik. Hadis yang ke-62, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya wa hadaratul salah fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada as-salah qala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqim fi kitabillah. Qala hal hadarta ma'na as-salah? Qala na'am. Qala na'am. Qala qad wufira lak. Atau kama qala hadis muttafaqun alaihi. Tapi maksud yang sama, tapi ada kelainan sikitnya. Ya. Daripada Anas bin Malik ni diriwayatkan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tak sebut. Selalunya hadis-hadis ni orang yang berhubung dengan Nabi itu jarang disebut. Melainkan ada kes-kes yang begitu serius adalah disebut. Tapi biasanya cara umum, ya. Bila disebut lelaki itu masuk juga perempuan, ya. Yang dalam hadis semua orang lelaki, orang perempuan tak ada ke yang buat salah, tak ada buat kerja macam ni ke apa semua, bukan begitu.
Ya, jadi khususul lafzi umumul makna. Itu dari segi bahasa dia, peribahasa dia. Khususul lafzi, khas disebutkan itu lelaki, tetapi meliputi juga orang perempuan umumul makna. Ini kita kalau yalah, bahasa ni, balaghah Arab ni memang hebat lah ya. Itu dia. Jadi jangan dipertikaikan. Balik lelaki, balik lelaki, orang lelaki pun masuk kita ni buat salah, orang perempuan tak ada kau buat salah, buat kerja ni apa semua sekali sama, ya. Tapi digunakan istilah lelaki. Sebab tu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dalam Quran disebut lelaki tu, khalaqnakum min dzakar, aku jadikan kamu daripada lelaki, wa unsa, dan perempuan. Ya, jadi tak disebut perempuan dulu, ya. Di maknanya bila disebut lelaki, makna termasuk perempuan, jelas ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Apa dia kata sini? Aku telah melakukan satu kesalahan, satu maksiat, ya, kesalahan. Jadi hukumlah aku, fa aqim haddan, ya. Bagaimana tadi? Lama pada langkau. Asabtu haddan, ya, fa aqimhu. Dia telah melakukan satu kesalahan, ya. Jadi kesalahan dalam syariat dia ada dua, ya. Besar, dua perkara besar. Pertama ta'zir, yang kedua ni hudud, ya. Ta'zir dan had ataupun hudud. Hukum hudud itu tidak boleh diubah lagi. Kalau dia kata orang yang minum arak sabit kesalahan ataupun dia buat pengakuan, dirotan 20 kali di khalayak ramai, itu hukum hudud, hukum had. Orang yang berzina sabit kesalahan, maka dia hendaklah didenda ataupun dihukum cara had, ya. Jadi dibaling dengan batu, ya. Dengan batu sehingga dia mati. Jadi detailnya dalam kitab fiqh lah. Kalau anda gambarkan sikit dah, ya. Jadi letakkan orang yang melakukan kesalahan zina ni tadi, tempat yang menjadi lalu lalang yang begitu ramai, digunakan oleh masyarakat tempat tu di roundabout roundabout, ya. Jadi tanamkan sekerat badannya di situ, dan dikawallah oleh pihak pengawal, daripada jauh jangan dia lagi ataupun terlepas daripada itu, ya. Jadi setiap orang yang lalu kena baling dengan batu. Jadi lori bandaraya hantar selori batu besar-besar ni, bukan batu besar apa tu, batu sekalian tu ya, apilah. Dia besar-besar ni, qummah besar ni, besar penumbuk ni, baling. Wajib hukum membaling tu. Macam mana lah tu kalau kadang-kadang kita hari ni lalu setelah bawah ni, kereta boleh berhenti ke, kita mandu kereta ni. Itu diperaturkan dengan sebaik-baik, ya. Ada polis patutnya situ, berhenti sekejap, ambil biji batu tadi, baling. Dah kena dia tu, orang lain macam tu juga, hatta liyamut, hingga dia mati. Itu dia. Jadi kalau bawa ni apa nama itu pada antarabangsa, dia kata ini tidak bertamadun. Tetapi itulah, ya. Kerana hukum Allah Ta'ala ni banyak memberi panjaran pada masyarakat, bukan orang yang buat salah saja dihukum. Jaza'an bima kasaba nakalam minallah, ya. Orang yang buat salah tu memang dah lah dihukum, dia seorangnya. Tapi maksud dilakukan hukum yang macam itu untuk orang ramai. Bila orang ramai tengok, apa pula orang ini, kemudian kereta berhenti ni, orang semua turun, orang pemandu turun, baling apa semua sekali. Ingat tu sampai bila-bila pun. Jadi bila diingat, jangan buat kerja macam orang yang tu. Yang ini pun ingat, beritahu keluarga, jangan buat kerja macam orang itu, jangan buat perbuatan yang macam itu. Malu sangat. 7 keturunan malu kita. Itulah maksud dia. Itu dia. Jaza' memang nakalam minallah. Itu yang objektifnya, supaya memberi kesedaran, keinsafan masyarakat, tak boleh salah.
Ini kalau didondok cara dalam mahkamah bayar 250 apa semua sekali beri amaran. Siapa tahu? Itu semua tak nampak dengar apa-apa dalam akhbar. Dalam media, dalam apa namanya WhatsApp ada sebutkan gini-gini, tapi tak tergambar dan tapi bila tengok dengan cara macam tu, itu sebab di Mekah, ya. Saya 2 kali tengok di Mekah. Ya. Saya dah ingat dah lupa setahun. Saya pergi Mekah kali yang pertama pada tahun berapa, saya daripada Mesir. Belajar sana, cuti pergi buat kerja haji. Jadi dalam TV saya tengok di tempat saya duduk tu, dan juga baca dalam jurnal Sakabah. Ya, tengok besok hari Jumaat ada dilakukan hukum pelaksanaan hukum hudud ini tempat dia. Bila saya baca dalam Sakabah, oh ini kan. Jadi habis dia sembahyang Jumaat di Masjidil Haram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun cepat. Masa itu dekat Masjidil Haram tu, dekat pintu nak masuk Babus Salam daripada jihad daripada apa namanya tu Sukul Qadar tu, dua pasar situ. Ada menara apa nama tu, menara penjabat pos. Sekarang ni tak ada lagi dah. Semua dah jadi kawasan masjid. Naiklah cepat-cepat atas tingkat tu. Orang dah begini penuh. Saya pun ambil juga tempat, berasak tengok. Nampak. Mula-mula sekali terengah siren polis. Lepas tu satu ambulans. Lepas tu satu truk polis datang. Jadi sebelum itu kawasan tu dah dikawal, oleh pihak yang berkuasa lah. Kemudian turun daripada ambulans ini, satu orang yang dah melakukan kesalahan, dengan tangannya digari ke belakang macam ni, dipakaikan baju putih, tok putih ni, ya. Itu dia. Tapi tidak ada pakai ketayak apa-apa pun. Jadi dibawa oleh polis, diletakkan di tengah-tengah roundabout tu secara berteluku, maknanya melutut di situ, menghadap betul-betul ke Kaabah. Penjenayah ni dihadapkan betul-betul ke Kaabah, tapi nampaknya dia dah lembik lah badannya, dah lembik badannya. Jadi dihadapkan dia betul-betul macam itu, ya. Kemudian apa namanya tu, keluar daripada sebuah kereta yang lain, 2 orang memegang pedang. 2 orang memegang pedang, ya. Kemudian dia mendekati orang yang melakukan jenayah ni. Dua-dua tu mengelilingi, 3 kali keliling. 3 kali keliling. Saya perhati betul-betul dan cara detail, ya. Lepas tu orang yang memegang pedang yang di hadapan ni cucuk dia punya rusuk ni, orang tu pun apa namanya tu, tengkuknya macam tu. Kalau tidak tadi macam ni, Jadi cucuk tu rupanya, ya, dia masa itu tengok daripada belakang. Sekali pancungnya terpelanting. Jadi seolah-olah kita mencurahkan cat merah atas tembok putih, habis baju tu semua sekali. Kemudian bila kepala dah ada di situ apa semua sekali, dia pun dah rebah, datang doktor mensahkan dia lah. Lepas tu satu ambulans lain ambil jenazah ni, mayat ni, yang kepala semua sekali bawa. Saya tengok betul-betul 2 kali, bukan hari itu dah, masa yang lain. Tak pergi Mekah bila saya pun tak tahu, yang kedua tu. Yang pertama tu saya masih ingat lagi sampai ke hari ni. Tak, makna apa namanya tu, gambaran itu seolah macam kita menonton slide ni, nampak betul-betul. Itu dia. Jadi dibuat dekat rakyat ramai. Kemudian menggunakan media, membuat pengumuman supaya masyarakat tahu, ya. Dan dilakukan pula pada hari betul-betul hari orang yang ramai betul-betul keluar, nak beri pengajaran, merujuk kepada ayat tadi, jazaan bima kasaba nakalam minallah. Itu dia. Jangan tak ada orang buat apa. Tapi kerat tangan saya tak tengok. Kerat tangan biasanya berlaku di Madinah. Kerat tangan tidak buat di Mekah, tapi pancung di Mekah, tak dibuat di Madinah. Itu tradisi Arab Saudi, ya. Wallahu a'lam, ya. Baik.
Jadi setiap dosa kecil boleh dihapuskan dengan menunaikan sembahyang fardu. Buat dalam hadis tadi. Jadi saya tak terjemah lagi semua sekali. Jadi orang yang buat salah tadi membuat pengakuan pada Nabi, ambillah tindakan pada saya, laksanakanlah hukum had, hukum hudud tadi. Tadi dah sebut hukum hudud satu, hukum ta'zir satu. Hukum hudud ikut dalam Al-Quran, tak boleh pendek lagi. Hukum ta'zir itu adalah budi bicara mahkamah ataupun hakim. Hakim. Oh, dia ni kena didenda sekian-sekian banyak. Dia ni kena buat kerja kebajikan sekian-sekian bulan di tempat macam ini. Dan dia ni kena mengajar. Itu hukum ta'zir seolah-olahnya lah. Kalau itu satu orang yang berilmu buat kesalahan, dibenarkan dia mengajar sekian-sekian masa, itu ta'zir. Ta'zir ni atas budi bicara mahkamah ataupun hakimnya, dua je. Jadi orang yang diminta pada Rasulullah supaya dia laksanakan hukum hudud, fa'aqim fi kitabillah, ikutlah apa yang di dalam Al-Quran. Qala, kata Rasulullah, hal hadarta ma'ana as-salah, kau hadir tak sama dalam sembahyang jemaah tadi? Orang yang menemui dia yang mengaku buat salah ni, kau ada sama tak dalam sembahyang bersama dalam jemaah ni tadi? Jawab orang ini, qala, ya ada. Kalau begitu Rasulullah memberikan ulasan lagi, qad ghufira lak, sesungguhnya Allah Taala dah mengampunkan. Maknanya balik kepada al-hasanat yuzhibus sayyi'at, Jadi itulah maknanya kita harap Allah Taala berilah ampun. Setiap orang yang terlanjur melakukan dosa-dosa, terutama dosa kecil lah, janganlah berputus asa. Ada orang dah tak boleh dah, banyak sangat buat kerja salah dia mana gayanya, langsung dia mengambil jalan mudah. Mayang tak, apa tak, puasa pun tak, kelanjun buat salah, biarlah tu salah selama-lama. Tak boleh begitu. Tak boleh berbuat macam itu. Itu Aisyah, apa namanya, Frasnya. Aisyahnya lain. Fras, putus asa, tak boleh. Ini kan kita katakan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi teruskan buat amal-amal ibadah, terutamanya kalau dosa-dosa kecil ini dia boleh terhapus dengan kerja-kerja kebajikan. Ada buat salah minggu sebelum Ramadan, dia bagi 200. Ustaz Aziz beri ni, Tuan Haji Aziz 200-nya. Orang tak belikan food bank ni, makanan tak beli. Jadi orang tu macam menebus kesalahan, seolah-olah macam tu lah. Itu di antaranya. Ataupun kerja-kerja yang lain lagi, maknanya kerja-kerja kebajikan itu adalah pemangkin untuk memulihkan semula segala perkara-perkara yang kita dah lakukan, termasuk jugalah mengambil wuduk. Bukan wuduk tu nak sembahyang kan, sembahyang. Memanglah kita kata nawaitul wuduk listibahatis salat, nawaitul rafa'at asrar lillahi ta'ala, tapi ambil wuduk itu rupanya adalah satu daripada perbuatan yang boleh menghapuskan kesalahan. Kerana kita ni dari segi fizikal kita ni, anggota-anggota zahir ini, tangan, kaki dan lain-lain, itulah yang mendorong kita melakukan kesalahan. Tangan yang mencapai, tangan yang memberi, tapi semua kerja salah, ada rasuah dia, ada pengkhianatan, ada pecah amanah dan lain-lain lagi. Kaki mendorong ke sana ke sini, tempat-tempat yang tak boleh dikunjung ni pergi, bawa buat kesalahan sana sini. Jadi sebab tu kita basuh tangan, basuh kaki masa ambil wuduk, basahkan kepala supaya waras pemikiran kita ni. Itu di antara hikmah dia tu, Jadi selain pada itu juga dia adalah merupakan perbuatan yang boleh memansuhkan kesalahan yang kita lakukan, itu dia. Satu lagi di sini, wa anhu sallallahu anhu, daripada Anas bin Malik juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrubu syarbata fayahmaduhu 'alaiha, rawah Muslim, riwayat Muslim ya. Jadi apa dikatakan oleh ana tapi mengikut riwayat Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha ya, apa namanya itu, menerima apa yang dilakukan. Redha anil abdi, daripada seorang hamba itu, seorang manusia itu, ayakulal aklata ya, bahawa apabila hamba tadi setiap kali lepas makan ya, ayakulal aklata, lepas makan ya, makan tengah hari, makan malam, makan pagi, makan petang, sebagainya lah ya, fayahmaduh 'alaiha, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau orang itu ayashraba syarbatan fayahmadu 'alaiha, dia minum tapi terasa selesa, terasa puas apa semua sekali, dia memuji Allah taala. Itu sebab ada diaturkan oleh ulama sana, alhamdulillah, maknanya alhamdulillah, alhamdulillahillazi at'amani wa asqani, apa namanya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengenyangkan aku, mengenyangkan dan juga memuaskan aku daripada minuman itu tadi. Jadi kita ucap macam itu ya, rasa macam tu ya. Kadang cenderungnya hebat tapi tak ada apa-apa pun. Setidak-tidaknya alhamdulillah ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, supaya barakah yang kita buat ya, yang kita masukkan dalam badan kita, yang lalukan daripada leher kita, akan menjadi darah daging. Ini dengan kehendak Allah Ta'ala, jadi kita puji. Tengah hari ni dapat makan, petang ni dapat buka lagi malam kan dapat makan lagi, dapat sahur, besok berpuasa ke Ramadan ni lah, petang ni kan buka lagi ya. Jadi pujilah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan pada kita tadi. Umat Islam disuruh memuji Allah pada setiap kali selepas ataupun sebelum makan. Sebelum makan kan kita doa makan ya. Cucu kita memang hafal betul doa sebelum makan ya. Alhamdulillah apa dikatakan, apa nama tu, minta berkat apa nama yang kita makan ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma barik lana, berilah apa nama keberkatan, barik lana fi ma razaqtana, apa yang telah engkau apa jadikan sebagai rezeki ini, dan jauhkan aku daripada api neraka. Perkataan barakah ni, ini saya nak sebut sikit lah. Kadang-kadang kita tak betul bacaan kita ya. Macam kita baca doa kunut, wa barik lana, dia wa barik lana, kerana tu lil musyarakah. Musyarakah tu kita yang minta keberkatan, Allah Ta'ala yang memberi berkat. Jadi dipanjangkan sikit, wa barik lana fi apa namanya doa kunut tu ya. Kita ada apa, jadi kalau barik lana dia tidak jadi musyarakah ya, musyarakah salah dari segi bahasa ya. Jadi permohonan kita ni yang kita minta biarlah dengan bahasa yang baik, bahasa yang indah, bahasa yang betul sebutannya ya. Jadi dipanjangkan si wa barik lana fi ma ataita, berkatkanlah pada perkara yang kau telah berikan kepada kami. Dah bagi minum, dah bagi makan, dah bagi pakaian, dah bagi kesihatan, apa semua. Berkatkan ini semua. Jadi kita yang memohon, Allah Ta'ala yang memberi. Itu dia katakan musyarakah. Kerana dari segi tata bahasanya, abaraka yubriku, bukan baraka yabriku. Dia abaraka yubriku. Wa barik lana, panjangkan sikit. Panjangkan sikit. Itu dari segi bahasa ya. Jadi sebut elok-elok dalam halnya. Kita pun senang mendengarnya pula ya.
Di memberkat, minta Allah Ta'ala berikan berkat. Jadi macam tadi sebelum makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Lepas makan tadi, alhamdulillahillazi asqani wa at'amani wa saqani, ya, yang telah berikan aku makan dan minum aku semua sekali, ya. Umat Islam dikehendaki supaya sentiasa mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Jadi puji-pujian, kata-kata yang macam itu adalah melambangkan kesyukuran atas nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita, ya. Hadis ni pendek-pendek, kita ambil satu lagi, ya. 64, ya. 3-4 hadis lah kita bagi ni, ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba, ya, musi'an nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini sahabat saya semalam, Zul mana? Zul ada. Tuhan. Saya ingat lagi dia berbincang dengan saya, ya. Daripada Abu Musa radhiyallahu ta'ala Musa Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu bil lail. Allah Subhanahu wa ta'ala melempah, membuat macam yabsutu, kalau hamba macam kita perkataan yabsut ni macam ni. Macam ni. Ada benda kita nak terima, ada kita nak berikan. Allah Ta'ala seolah-olahnya macam itu. Allah Ta'ala tak ada tangan lah, tapi disebut macam ni. Allah Ta'ala memanjangkan, ya, ataupun menerima, membuat macam itu tadi. Yadahu bil lail. Kalau malam Allah Ta'ala lakukan macam itu, ya, apa tujuannya? Liyatuba musi'an nahar, supaya dapat dilakukan pengampunan, taubat kepada orang yang melakukan kesalahan pada siang hari, ya, pada siang hari. Kan Allah Ta'ala lakukan lagi pula waktu siang, wa yabsutu yadu bin nahar liyatuba musi'un lail. Bila Allah Ta'ala lakukan cara yang macam itu di waktu siang, liyatuba musi'al lail, ya, supaya diberikan pengampunan orang yang buat salah pada waktu malam. Jadi maknanya siang ada dilakukan Allah Ta'ala, malam pun ada dilakukan untuk hamba-hambanya ni tadi, ya. Itu dia, ya. Perbuatan ini berterusan, ya. Berterusan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehinggalah terbit matahari di sebelah barat. Selalu matahari di pada timur. Ini dah terbit lahir, muncul matahari di sebelah barat. Kalau yang biasa muncul di sebelah timur, ghurub, sebelah barat, tenggelam di sebelah barat. Ini terbit sebelah barat, tenggelam di sebelah timur. Apalah tandanya ini? Maknanya itu dah kiamat. Dah kiamat. Tak ada lagi dah Allah Ta'ala nak berikan maaf. Tak ada lagi dah Allah Ta'ala nak buat apa namanya tu, isyarat-isyarat diberi pengampunan pada hamba yang melakukan kesalahan. Ya, tak ada dah. Kerana matahari bertukar dia punya sistem ni tadi, itu tanda kiamat. Sebab itu disebutkan dalam alamatul kiamah, dalam kitab disebutkan, ya, matahari dah macam itu. Pada masa itu jugalah langit ni berguguran serpihannya. Serpihnya, ya, yang satu serpihan langit itu tadi, dia kata 40 kilometeran, 40 kilometeran, 40 kilometer satu serpih itu jatuh ke bumi ini, melitupi permukaan bumi, permukaan laut. Itu memang dahsyat benar-benar. Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu wasirat. Iza sama'un fatarat, bila lagi dah macam itu yang disebutkan tadi, ya, tobang sana tobang sini, itu dahsyat. Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat, bintang-bintang pun berguguran.
Bintang tu, satu bintang tu najm, ya. Sama ada bintang yang bergerak ataupun bintang yang menetap. Tapi biasanya bintang yang menetap, kawakib sabitah dia panggil, ya. Dari segi apa namanya tu jazabiyah, dia ada punya kuasa tarikan, quwwah jazabiyah. Bintang-bintang itu ada kuasa je, kuasa tarikan. Kalau tidak, tak stable permukaan bumi. Bumi ni terapung-apung, tasbah bil hawa. Mana ada dia punya tiang dia, mana ada dia punya gantungan, tak ada. Tapi pasal apa dia mantap macam ni? Kita tak pernah tunggal langgang. Tunggal langgang tu kalau gempur jelah. Ya, tu dia. Na'udzubillah min zalik. Wa zalazila wal mihan, hindarkan daripada gempur bumi pada kita semua sini, ya. Tempat lain tu pun kita minta juga lah, tapi kalau nak terjadi aku boleh buat. Baik. Bumi ni tetap. Pasal apa? Dia ada kuwah jazabiyah. Earth gravity dia panggil, ya. Datang mana datangnya? Bukan bumi itu sendiri. Bintang ni tarik ke sini, bintang ni tarik sini, bintang bawah tarik sini, bintang di atas ni tarik ni, macam segenap penjuru. Jadi kedudukan bumi itu dah mantap. Itu dia. Tapi bila dah sampai kiamat, kedudukan tu tidak stable lagi macam tu, tak mantap lagi, ya. Sama'un fatar wa izal kawakibun tasar wa izal biharu fujirat. Laut yang selama ini itulah kok gelombang sebesar mana pun laut juga, tapi pada hari itu laut tu macam digulung, melalui kawasan-kawasan yang ada di permukaan bumi. Fujirat wa izal kuburu bu'sirat. Akhirnya segala yang ada tertanam, yang dah dikebumikan, yang telah disemadikan, semua dihidupkan balik semula, dibangunkan balik semula. Wallahualam. Itu gambar kiamat. Jadi inilah maknanya, kalau kita nak taubat kepada Allah Ta'ala, nak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, jangan lewat sangat. Kalau dah macam ini apanya, matahari terbit daripada barat pergi ke timur, itu tak ada lagi dah, ya. Tak ada lagi dah, tutup, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka pintu kepada memberikan ampunan kepada hamba-hambanya melakukan dosa, ya. Islam mengharapkan umatnya supaya sentiasa memohon keampunan kepada Allah. Kita kena mohon keampunan, ya. Banyak, lebih-lebih dalam Ramadan. Itu dah sebut dalam majlis macam ini, mula minggu pertama puasa, ahad yang pertama itu, wa du'a mustajabah. Ada 5 keistimewaan dalam bulan Ramadan ini, ya. Antaranya doa dimakbulkan, istijabah, ya. Jadi itu keistimewaan kesempatan ini, baik siang ataupun malamnya, ya. Kemudian apa namanya tu adalah amat rugi bagi orang Islam yang mensia-siakan peluang rahmat yang disediakan oleh Allah Taala, khususnya dalam bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini saya dah tambahkan sinilah, ya. Dia itu kita lakukanlah ni semua, ya. Jadi rasa saya setakat itu sajalah untuk pagi ini. InsyaAllah kita tengoklah masa yang lain pula, ya. Mudah-mudahan kita dapatkan lagi maklumat daripada Riyadhus Salihin ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Ya. Kalau tak ada tu okeylah, ya. Alhamdulillah. Mudah nak faham. Bahasa kita, ya, bahasa orang kampung, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.